Parking dalam ni lagi. Kalau parking dalam dia dah selesai. Boleh keluar? This is where particular privilege becomes not so privilege. Muda-muda cerita parking dalam. Video tu saya bukan parking dalam. Tadi lah yang itu bagi cik park dekat 144. Dia tak tahu ada bagi je. Tapi kita dah sediakan dia. Saya rasa next year kita buat challenge. That is our discussion. Promising water. Cakap Asma. Air dia memang macam tu. Air yang disediakan represent lah, represent. Kita buat pertandingan baru ni. Nak filter air ke SME Bank. Buat new challenge. Nak filterkan air SME Bank. Oh ini sekolah air keruh atau air dia keruh. Awak jangan pandang begitu lempah muka awak. Kita ambil sekarang. Asma, awak jangan bermain Asma. Okey tuan-tuan dan puan, pasukan terakhir pada hari ini adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Air Keruh Melaka dengan produk yang ingin ditonjolkan adalah Life Saver. So dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati, para panel hakim yang arif lagi bijaksana, juga rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Pertamanya, berdirinya saya di sini adalah untuk memperkenalkan diri kami. Kami daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Air Keruh Melaka, iaitu daripada kumpulan venture
di mana terdiri daripada 4 ahli iaitu saya selaku ketua Asma Huda binti Zulkifli, juga rakan seperjuangan saya yang lain iaitu Nevita Syadla anak perempuan Primanandan, Chow Si Hui dan juga Laksvini anak perempuan Canta bakal membentangkan produk kami iaitu Lifesaver di bawah bimbingan guru kami iaitu Tuan Haji Razik bin Sudilan dan juga Encik Nadin anak lelaki Balakrishnan. Para hadirin yang saya hormati sekalian, seperti tadi apa yang anda telah lihat, berikut merupakan video yang telah kami peroleh daripada YouTube di mana ianya disebabkan arus deras ataupun aras air yang meningkat secara mendadak dan menyebabkan kemalangan. Objektif kami pada hari ini adalah untuk mencipta satu produk sistem amaran berkuasa solar iaitu dengan memberi amaran secara automatik kepada orang ramai apabila berlakunya perubahan arus air deras di kawasan perkelahan air terjun. Seterusnya ianya juga mengubah persepsi masyarakat Malaysia yang tidak peka dalam soal keselamatan sistem amaran awal dan langkah pencegahan awal iaitu safety precaution and prevention di kawasan tumpuan orang ramai iaitu air terjun. Seterusnya kita beralih kepada matlamat. Matlamat kami adalah supaya dapat mengelakkan dan mengurangkan kemalangan terutamanya yang melibatkan kematian disebabkan arus deras. Seterusnya, matlamat kami yang kedua ialah mendapat mereka bentuk yang bersifat mesra alam dengan menggunakan tenaga solar ataupun hidro atau lebih dikenali dengan tenaga kinetik. Dan akhir sekali ini dapat memberi kesedaran kepada orang ramai tentang bahayanya arus deras. Spesifikasi produk kami ialah pada waktu siang panel solar akan berfungsi iaitu dengan menukarkan tenaga solar kepada tenaga elektrik di mana tenaga tersebut kemudiannya akan disimpan ke dalam bateri melalui pengecas bateri. Pada waktu malam pula solar panel tidak akan berfungsi kerana ketiadaan cahaya matahari. Jadi, microhydro generator bertugas menjana tenaga arus deras iaitu tenaga kinetik kepada tenaga elektrik di mana tenaga itu akan disimpan ke dalam bateri melalui pengecas bateri sama juga seperti solar panel. Lampu taman pula akan menyala pada cuaca mendung dan waktu malam di mana LDR ataupun light dependent resistant akan mengesan kehadiran cahaya dan akan menyala jika hadirnya cahaya. Tenaga tersebut juga akan dibekalkan oleh bateri di mana tenaga tersebut kita telah pun dapat daripada solar panel dan juga tenaga hidro. Kemudiannya sensor air atau kami panggil Lifesaver sensor akan berfungsi sekiranya paras air menaik secara mendadak melebihi paras air biasa.
paras air yang memasuki paip PVC akan menolak bola pingpong ke atas. Daya tolakan dihasilkan oleh bola pingpong akan menghidupkan suis. Apabila suis dihidupkan, tenaga elektrik dalam bateri akan membunyikan siren dan lampu amaran selama masa yang telah ditetapkan sehingga air kembali ke paras biasa. Dan akhir sekali, lampu amaran ataupun siren, ianya akan menyala ataupun berbunyi sekiranya suis dihidupkan oleh bola pingpong yang menaik mengikut paras air. Di sini terdapat keratan pentas pengesan peningkatan aras air di mana bola pingpong akan menolak suis dan akan menghidupkan siren dan juga lampu amaran. Kami telah pun mencipta model iaitu 3 jenis model. Yang pertama ialah Lifesaver Basic, yang kedua Lifesaver Pro dan yang ketiga Lifesaver Premi. Di sini kita pergi kepada Lifesaver Basic dahulu di mana ianya mengandungi komponen iaitu Lifesaver Sensor, solar panel, siren, bateri dan pengecas bateri. Berikut merupakan gambar yang telah kami ambil iaitu Lifesaver Basic kami. Berikut merupakan keberkesanan produk kami di mana kami telah pun menguji di tempat iaitu di Sagil, air terjun Gunung Ledang dengan membuat untuk menguji sama ada produk kami itu berfungsi ataupun tidak. Seterusnya kita pergi kepada Lifesaver Pro di mana ianya mengandungi Lifesaver Basic dan juga akan bercampuran bersama lampu amaran. Model versi Lifesaver Premi ialah campuran antara Lifesaver Pro dan juga Lifesaver Basic dan ianya akan dilengkapi oleh komponen iaitu micro hydro generator, lampu taman dan pengesan cahaya. Di sini kami bakal mendemonstrasi apa yang bakal kami cakapkan sebentar tadi. Apa yang anda telah lihat, di sini kami mempunyai pump di mana ianya akan menghasilkan arus deras dan ianya berikut merupakan keadaan normal dan apabila keadaan kecemasan, air tersebut akan memasuki ke dalam Lifesaver Sensor yang telah kami buat dan kemudiannya akan menghidupkan siren, buzzer dan buzzer. Seperti apa yang anda lihat, di sini ianya akan berhenti secara automatik apabila paras air kembali kepada paras biasa. Dan di sini apa yang anda dapat lihat iaitu solar panel, ianya akan bertugas merupakan sumber tenaga utama kami di mana pada waktu siang ianya akan menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik dan kemudiannya akan dibawa kepada bateri melalui pengecas bateri. Bukti ianya berfungsi ialah pada voltmeter ini ianya bacaan ini menunjukkan kepada 11 volt. Ini bermakna tenaga tersebut memang betul-betul ada pada mempunyai tenaga elektrik lah. Okey, seterusnya kami pergi kepada lampu taman iaitu ianya akan menerangi
taman pada waktu malam secara automatik dengan hadirnya LDR ataupun Light Dependent Resistant, di mana ianya akan mengesan kehadiran cahaya dan akan menyala pada waktu mendung ataupun pada waktu malam. Maafkan saya, air di sini, air yang telah disediakan oleh pihak SME Bank memang macam ni, jadi nak menunjukkan microhydro lah. Maafkan saya. Di sini kita dapat lihat ya microhydro di sini. Ianya merupakan sumber alternatif kami di mana ianya akan berfungsi dengan menukarkan tenaga hidroelektrik kepada tenaga elektrik melalui pengecas bateri dan kemudiannya akan ditempatkan ke dalam bateri. Seterusnya, kita akan pergi kepada potensi pasaran dalam sasaran industri kami, iaitu kami bakal memperkenalkan produk di pasaran kepada agensi kerajaan dan pengusaha perancangan persendirian untuk mencegah kemalangan pada masa kini. Seterusnya, kami juga bakal menyasarkan pengeluaran produk ini kepada setiap tempat rekreasi air terjun yang dimiliki oleh pihak berkuasa tempatan dan persendirian. Berikut merupakan sasaran produk dalam Malaysia di mana terdapat beberapa buah negeri iaitu Terengganu, Pahang, Johor, Kelantan, Selangor Negeri Sembilan, Perak, Pulau Pinang, Sarawak, Kedah dan Sabah bakal menjadi potensi kami, bakal menjadi sasaran kami untuk menjual produk ini kepada tempat inilah. Maafkan saya. Okey, kesimpulannya, kami ingin menegaskan dan kami yakin bahawa produk kami selamat digunakan dan ianya merupakan produk keselamatan yang tidak pernah orang cipta. Juga kami juga telah memperkenalkan sensor live saver sensor di mana kali pertama orang buat di mana ia dapat menyelamatkan nyawa secara automatik. Juga ianya merupakan sifat yang mesra alam di mana kami mendapat tenaga hidro dan juga tenaga solar. Sebelum itu saya ingin minta maaf, sebelum berakhir saya berdiri di sini, saya ingin minta maaf jika saya tersalah dan tidak dapat memenuhi apa kriteria yang para juri inginkan. Sekian, terima kasih. Okay, saya buka ruang kepada pihak juri untuk bertanyakan soalan. Pertama, boleh saya tanya sedikit aspek teknikal saya nak tanya sikit. Sekiranya dalamnya dia ada dua option kan. Satu guna microhydro, satu guna solar. Sekiranya pada hari itu cuaca mendung dan air pun pastinya you guna microhydro ni dah ada tahap atau kelajuan air yang paling minimum untuk diaplikasikan terus untuk jaringan elektrik. So boleh tak you jelaskan dalam kelajuan air yang bagaimana, sebab saya tengok dalam ni you cerita tapi tak cerita detail. Katalah hari itu pada hari itu air tak deras dengan mendung dan semua, dia tak dapat nak supply power. Boleh jelas tak? Okay. Terima kasih juri. Kalau pada hari itu arus air itu dalam keadaan biasa dan cuaca mendung, kami mempunyai tenaga lebihan yang telah disimpan di dalam bateri yang boleh membekalkan tenaga ketika kami tidak dapat menghasilkan tenaga pada masa itu. Kami telah pun menghantarkan surat kepada Jabatan Parit dan Saliran dan mereka telah pun menjawab soalan kita, tapi diorang mengatakan bahawa Jabatan Parit dan Saliran tidak mempunyai data
data tersebut. Ini surat yang mereka berikan. Really saya ada difficulties nak faham semua ni lah. Ini I really tak faham the whole presentation tu. Apa yang nak ditunjukkan kan, dan juga slide flow thoughts kan, apa sebenarnya yang you nak ni, because I nampak banyak areas yang di cover kan, disebut kan, itu sikit ini sikit, tapi apa sebenarnya yang itu I difficulties first time tengok pun ya. Boleh saya bercakap dalam bahasa Inggeris? Ni sebenarnya the main thing in this is our sensor which we created. This is the sensor which we created to detect the no, it's near the waterfall. Okay, mungkin kalau saya Actually this is representing the waterfall. okay, biar saya continue, nanti mungkin kita dapat kefahaman sikit. Okey, saya rasa ada beberapa perkara yang telah diminta penjelasan oleh pihak juri sewaktu di bootcamp. Jadi saya rasa perkara itu mungkin tidak diambil kira. Kemungkinan di sini ialah apa yang kita nak tahu antara, saya rasa kalau you terangkan, misalnya antara isu yang kita timbulkan hari itu ialah kita kena tahu average speed air dari hulu dia mengalir sewaktu paras sungai naik. Dan sebab itulah soalan yang timbul hari itu, di manakah kita nak meletakkan tanda amaran ini? How far is it from yang tempat orang ramai itu? Sebab apabila air dah mula naik di hulu, dia akan trigger kepada orang bawah, katakan, hey, air sedang naik. Jadi orang yang sedang bermandi-manda akan bersiap untuk menyelamatkan diri. Jadi kalau sistem ini berada terlalu dekat, tak sempat nak lari, habis semua kena hanyut. Misalnya apa yang berlaku di Cameron Highland semalam. Jadi walaupun bunyi siren, jadi orang masih lagi tidak sedar. Jadi antara beberapa perkara yang saya rasa yang perlu diambil kira berdasarkan sesi yang lepas ialah tentang di mana diletakkan, how fast amaran ini dapat diterima oleh orang yang bermandi-manda, dan macam mana cara, adakah satu saja, dan apabila amaran ni berbunyi, adakah dia akan disambungkan ke mana-mana, ke balai polis ke mana-mana yang akan segera menyediakan whatever bantuan lah, sebab perkara ini berlaku terlalu cepat. Video you menunjukkan tadi, daripada batu hingga orang hanyut, mungkin berlaku dalam masa hanya few second. Jadi kalau alam ni trigger, sebelum kita sedar air dah sampai, semuanya akan terlambat.
Mungkin perkara itu yang tak dijelaskan. Tentang the whole flow, katalah misalnya contohnya alarm trigger, dia akan sebelum bila alarm trigger, deras air yang mungkin akan sampai kepada orang ramai dalam masa seminit ke, dan sekurang-kurangnya kita tahu apa yang perlu dibuat. Jadi itu yang tak dijelaskan. Apa yang dijelaskan ialah purely technical. Technicality no problem. Tetapi flow macam mana ianya dapat dimanfaatkan di air terjun. Saya rasa itu yang tidak ada di dalam presentation ni lah. So dipasang di mana? Kalau soalan itu tadi, di mana dipasang? Berapa buah alam ini dan dipasang di mana? Minta maaf, beri kami masa untuk berbincang. Ya. Beri kami masa untuk berbincang. Yang surat dia on what? Surat kebenaran apa tu? Seperti yang juri ingin tahu tadi, kami telah pun pergi ke Jabatan Parit dan Saliran untuk mencari data dan ingin mengetahui mana tempat yang sesuai untuk kita memasang sensor tersebut. Tetapi Jabatan Parit dan Saliran tidak mempunyai data setakat ini. Dan buktinya surat tadi. Kita buat apa? Okey, tak apalah. Mungkin katakanlah dalam soal ini, mungkin kita boleh agaklah. Katakanlah misalnya 10 km sejam ke, 20 km sejam ke. Artinya, kalau perjalanan air itu 20 km sejam, jadi berapa lama yang diperlukan oleh orang yang mandi untuk react kepada amaran sebelum mereka boleh menyelamatkan diri. Dan satu lagi pula, katakanlah kita ambil lah mana-mana yang ambil Ulu Cepur ke, Latar Kinjang ke, Tanjung Rambutan ada ke? Okey, Latar Iskandar ke. Jadi agaknya berapalah benda Allah ni kita kena letak untuk mencukupi memberi amaran kepada ini. Oleh sebab tu kita dah minta juga alat untuk mengukur. Kita akan letak siren ni, kita nak tahu boleh tak sound tu didengar daripada berapa meter kita nak ukur. Tapi diorang tak ada alat tersebut. Maafkan kami telah pun cuba sedaya upaya tapi masih tidak dapat data tu. Okey, sebenarnya bermakna adakah you akan katakan bahawa projek ini akan gagal sebab data yang tak ada itu mungkin tak akan ada for the next 5 years. Jadi adakah you akan katakan projek ini terpaksa ditinggalkan? Tak, kami telah mencuba. Okey, betul, cuba betul. Bermakna you akan terus mencuba. Tapi apakah kalaulah data ini kan tak akan wujud dalam masa 5 tahun lagi, what do you do untuk menentukan projek ini dapat direalisasikan? Okay. Kalau projek ini betul-betul akan dipasarkan pada tempat yang disebut, kami sebelum memasangkan produk ini, kami akan pergi ke tempat itu dan kami akan membelikan alat-alat untuk mengukur kelajuan air, sound level dan sebagainya, dan kami akan memodifikasi untuk menyesuaikan produk kita kepada tempat tersebut kerana setiap tempat keadaannya berlainan. So kami seharusnya kena pergi untuk mengukur dulu baru
kami akan memodifikasikan produk kami. Okey, betul. Setiap tempat berlainan. Tetapi the similarity ada. Sebab bila kita katakan sungai, ianya akan mengalir dari hulu ke hilir. Daripada slow, ada yang laju dan sebagainya. Jadi saya rasa, katakanlah kita ambil, kalau bila sebut air terjun ataupun tempat mandi manda, tidak ada sungai yang mana kita panggil istilahnya hanyut bunga lah, maknanya yang slow, tak ada. Itu dah bukan tempat mandi manda lagi dah. Sekurang-kurangnya air akan mengalir dengan agak laju. Jadi mungkin dengan mengambil kira the slowest speed, jadi di situ sebenarnya kita dah boleh buat agakkan. Jadi kalau kita katakan bahawa tanpa sebarang, bermakna sekarang ni projek ini bergantung kepada data daripada pihak lain. Artinya sekiranya sesuatu cadangan projek terpaksa bergantung kepada pihak lain, yang mana kebergantungan itu menjadi critical success factor, maka risikonya adalah terlalu tinggi. Sebab orang lain gagal, you juga akan gagal. Kecuali you punya plan B or plan C. Ya, okey. Dalam keupayaan kami sekarang, kami hanya berupaya untuk mendapatkan data daripada pihak lain, tetapi kalau kami diberikan bajet yang secukupnya, kami akan membelikan alatan semua untuk mengukur sendiri. Ada masa lagi ke nak tanya? Okay. Good afternoon. Okay, congratulations you've got this far. Project dari segi idea, project is very good. Because you have a good cause, you know, niat baik untuk menyelamatkan orang kata nyawa. And especially as we know, ramai family suka pergi ke tempat-tempat air terjun ni as tempat-tempat orang kata perkelahan. It's actually one of the highest places that families would go, not just families but people would go to. Yeah. I understand what you are trying to say. Saya faham, saya rasa. Tapi seperti mana yang jujuri lain ni kita tak nampak. You have to have seperti mana Cik Wan kata tadi, you have to have a plan B, plan C. If I were you, sebabkan JPS tidak mempunyai data untuk membantu adik-adik to help you out with your project, you can always tell them, okay, can we work, you know, and will you give us the approvals to try out our project at your place. You can have a trial, maksudnya dapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa untuk pasang, you try yourself and see, trial and error, right? Tapi dari situ baru adik dapat tahu untuk mengukur okay, jarak sendiri semua. It's like a scientist to do is to come up with, you know, with the product. They do so many experiments. So what you should do is actually try and error, is experimenting. So I don't think it's going to be harmful. Tak menjadi masalah sekiranya adik mempunyai mohon dengan pihak berkuasa untuk cuba menjadikan projek adik-adik sebagai satu eksperimen bagi menyelamatkan, maksudnya untuk menambah baik tempat berkenaan. Saya rasa kalau saya akan berikan kebenaran, sebab bukannya guna duit kerajaan, adik-adik je sebenarnya yang akan buat benda ni. And if it does, kalau dapat membuktikan bahawa projek adik-adik ni sebenarnya berkesan, ia merupakan satu kejayaan yang besar. Ya. So bagi saya akan cuba try. Selepas ni cuba approach semula kepada jabatan GPS Pantaian Saliran Air itu, maklumkan adik-adik dalam ingin mempunyai satu projek dan adik nak eksperimenkan keberkesanan projek adik-adik. Sekiranya berjaya, sebenarnya itulah yang kita nak tengok. Dan paling penting seperti Mak Encik Wan kata, yang penting is okay, mungkin what you need to know is actually the level of water. Okay, setiap air terjun tu kita tahu dia ada banyak level. So level manakah yang orang kata selamat dan tidak
lambat. Dan deras kelajuan air itu daripada hulu ke hilir. How fast? And then berapa how many adik perlu letak? Tak perlu banyak, mungkin 3. Tapi mungkin jarak sensor adik-adik tu dengan lampu tu bukan berdekatan, tetapi mungkin 1 kilometer away or maybe a few meters away supaya dapat memberi amaran kepada yang di bawah. That is what we want to see actually. Macam adik-adik punya ni tadi, masuk je terus berbunyi. Tapi jarak siren tu tadi dengan adik punya your sensor tu, berapa jauh? Is it just next to each other? If it's next to each other, then it won't give, tak ada nampakkan impact. Sebab tak sempat dah orang nak lari. Tetapi sebenarnya adik perlu letakkan komponen-komponen sensor tu somewhere, your lampu somewhere else. Barulah orang kata nampak keberkesanan. Because barulah kita nampakkan warning tu. Air tu takkan statik kat situ, dia akan terus mengalir. So kalau dekat sangat, tak sempat, betul tak? You're not in a swimming pool. It's not going to be at a swimming pool. It's going to be at a river. So rivers sentiasa flowing air dia non-stop. So I think that is what you need to think. Ya, tapi cubalah saya punya cadangan pergi semula ke JPS untuk dapatkan kebenaran. Cuba adik-adik punya projek. Maafkan saya, memang kami ingin mencuba tetapi modalnya agak tinggi. Kami tidak dapat untuk mencuba kerana tidak dapat menampung untuk membuat projek tersebut kerana modal dia agak tinggi. Maklumlah, nak selamatkan nyawa orang memang modal dia tak terhingga nilai dia. Okey, dalam adik punya bajet tadi tu adik tak tulis berapa sebenarnya anggaran kos. Saya nampak kat sini hanyalah kos yang adik punya bahan-bahan sahaja. Tidaklah begitu. Maksudnya berapa sebenarnya anggaran kos kalau adik nak jual ataupun nak pasangkan, tak ternyata dalam proposal ni. So, kalau betul modalnya tinggi, there's another way. Nak si budaya. So, apa lagi next approach? Saintis dia takkan guna duit sendiri. Dia akan cari funding. So, adik-adik boleh try and approach company-company yang memang yang orang kata memang fokusnya keselamatan. So, try. Tak ada saya rasa it's adik masih muda. If you really want this to work, you will try every possible way. Saya rasa memang adik-adik ada harapan untuk berjaya. Cuma semangat untuk usaha tu kena lebihkan sikit. You're already at the right track. Just, push a bit more. Yeah, and you will succeed. Okay? Okey, terima kasih pihak juri. Saya rasa masa pun dah tamat, 30 minit. Termasuk soal jawab. So beri tepukan kepada Sekolah Menengah iKroh Melaka dengan produk dia. So dengan itu saya serahkan balik kepada pengurusi majlis. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator Encik Arzaman Arifin, penjaga masa Encik Muhammad Mirza Osman, seterusnya para peserta yang telah membentangkan prototipe masing-masing pada hari ini. Majlis juga ingin merakamkan terima kasih kepada semua panel juri di atas komen-komen yang sangat membina. Dengan ini, tamatlah sudah hari pertama peringkat akhir program Inovasi Usahawan Muda SME Bank YB Challenge 2013. Mohon kerjasama semua hadirin untuk berkumpul semula pada hari esok 29 Oktober 2013 di dalam auditorium ini jam 8.30 pagi. Bagi Sekolah Menengah Sains Michael Sabah, mohon berada di auditorium pada pukul 8.15 pagi untuk membuat persiapan. Sekian sahaja, salam hormat dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.